Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها Anta waliyuha wa maulaha amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada 72 kisah para Nabi yang tidak boleh dijadikan hujah. Sambungan kita pada malam ni ialah kisah yang ke-21. Setelah selesai kita daripada kisah Nabi Musa, malam ni sambungan kita ialah masuk kepada kisah Nabi Daud alaihissalam. Dan suka untuk saya sebut dan peringatkan, tujuan untuk kita tahu, dengar kisah-kisah ni kerana apa? Kerana pertama sekali kita kena tahu kisah para Nabi dan Rasul ini termasuk daripada kisah yang mulia. Bila mana Allah Ta'ala menyebutkan kisah para Nabi dan Rasul yang ada dalam Al-Quran itu termasuk daripada ahsanal qasas. Walaupun perkataan ahsanal qasas tu merujuk kepada kisah Nabi Yusuf yang ada dalam surah Yusuf keseluruhannya. Tapi kaedah mengambil keumuman lafaz, tidak mengkhususkan sebab. Kita lihat semua cerita yang ada dalam Al-Quran ni termasuk daripada cerita-cerita yang baik. Dan cerita dalam Al-Quran ada kategorinya. Ada cerita orang saleh, dan cerita orang saleh tu terbahagi kepada dua pula, iaitu cerita para Nabi dan Rasul. Yang sudah pasti Nabi dan Rasul ni ialah orang yang paling saleh bagi setiap satu kaum. Dan kemudian orang saleh yang tidak berpangkat Nabi dan Rasul. Kemuliaan orang-orang saleh ini, iaitu Nabi dan Rasul, ialah bukan kerana pangkatnya, tapi kerana amal yang ada pada diri mereka. Amal seorang Nabi, amal seorang Rasul, amal seorang orang saleh itu besar dan mahal. Sebab tu dalam Al-Quran kita tengok banyak Nabi dan Rasul itu disebut oleh Allah Ta'ala sebagai as-salihin. Bahkan sebahagian daripada Nabi dan Rasul ni, waktu dia orang hidup, doa mereka ialah alhiqni bis-salihin, yang bermaksud himpunkanlah aku, dekatkanlah aku, dampingkanlah aku dengan orang saleh. Antaranya doa Nabi Yusuf, Rabbi tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin. Dalam akhir surah Yusuf Allah Ta'ala sebut doa Nabi Yusuf, wahai Tuhan, wafatkanlah aku sebagai seorang yang menyerah diri. Muslimah tu maksudnya ialah Muslim lah, bahasa Melayu kita maknanya seorang Islam. Tapi dengan maksud yang lebih spesifik, yang lebih dalam lagi, ianya bermaksud orang yang menyerah diri. Maknanya waktu mati tu bukan lagi kita menyimpan perasaan benda-benda yang kita buat atas dunia ni ialah hasil usaha kita. Sebab itu pun daripada benda-benda yang disebut sebagai kesyirikan. Cuma kita maklum, syirik ni ialah benda yang berbentuk penyembahan pada benda lain secara jelas. Sembah berhala,
Sebenarnya antara bentuk kesyirikan yang kita tak sedar ialah kita rasa kita mampu buat, usaha kita. Itu pun bahagian daripada kesyirikan. Walaupun dia tak disebut dengan syirik yang besar, tapi syirik ialah syirik. Kita jangan jadikan syirik kecil, syirik besar ni macam hadas kecil dan hadas besar. Bila mana sebut syirik, ianya dosa besar. Tidak diampun oleh Allah Ta'ala, melainkan setelah orang tu bertaubat dengan taubat yang khusus. Sebab tu dalam Al-Quran surah At-Tahrim Tuhan sebut, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha, iaitu taubat yang penuh penyesalan, mengaku diri ada buat kesalahan yang terang-terang kita sedar benda tu salah, dan ada juga kita ni buat benda yang tak sedar benda tu salah, sebab kita ni manusia. Jadi mendampingkan diri dengan orang saleh ni termasuk daripada impian para nabi. Dalam ayat lain surah Asy-Syu'ara Tuhan sebut bagaimana doa Nabi Musa. Tadi surah Yusuf, doa Nabi Yusuf. Doa Nabi Musa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Wahai Tuhan, berikanlah kepada aku hikmah dan dampingkanlah aku dengan orang saleh. Jadi bila mana kisah para nabi dan rasul ini dikategorikan sebagai kisah orang saleh, dan kisah orang-orang saleh yang lain yang bukan nabi, contoh kisah Maryam, contoh kisah Luqman, contoh kisah Ashabul Kahfi, kisah Zulqarnain, ni semua orang saleh yang bukan nabi. Disebutkan tujuannya ialah untuk mengajar pembaca Al-Quran dan orang yang percaya pada Quran, kita semua ni lah, berhasrat untuk menjadi seperti mereka. Walaupun tak bolehlah jadi 100% macam mereka, tapi kita cuba untuk mengikuti jejak langkah mereka. Cuba ikut kebiasaan mereka, cuba ikut cara hidup mereka. Sebab itulah cara hidup orang-orang yang dekat dengan Tuhan, sekaligus orang-orang yang mendapat redha daripada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam masa yang sama pun, kalau kita baca Quran, dia ada juga cerita orang-orang yang jahat, orang-orang yang derhaka pada Allah Azza wa Jalla. Cuma nak sebutnya, ini saya sebut sikit sebelum pada kita masuk cerita Nabi Daud ni. Konsep penceritaan ni ialah konsep yang memang mudah diterima oleh semua bangsa, semua jenis manusia. Daripada latar kanak-kanak sampailah kepada orang tua pun dia minat yang jenis penceritaan. Sebab tu benda tu besar. Bila mana Allah Ta'ala membawa uslubul Quran ni, cara Quran memaparkan satu benda baik dan satu benda buruk ialah dengan bawa cerita. Benda tu tak dapat dinafikan. Ianya ialah satu benda yang sangat besar dalam menjadikan satu orang manusia tu dapat ambil manfaat dan juga dapat ambil pengajaran. Hatta kepada kisah-kisah yang bukan pada kisah Nabi, bukan pada kisah Quran pun, yang kita sebut sebagai kisah yang ada nilai pengajaran, semua kita ambil manfaat padanya. Jadi kita dah masuk tahun baru ni, kita kena ada keazaman ke arah itu, ke arah supaya menjadi orang-orang yang mengikut jejak-jejak orang saleh. Sebab tu dalam Al-Quran disebut tentang da'bus salihin, kebiasaan orang saleh. Kebiasaan orang saleh ni apa dia? Bila mana mereka didengarkan dengan kebaikan, mereka cepat, pantas. Mereka tidak menjadi orang yang masih lagi ragu-ragu nak pilih ke tak nak pilih ke, nak lambat ke, tak. Mereka terus menyahut seruan kebaikan itu. Bila mana dipanggil, diseru oleh Allah Azza wa Jal, diseru oleh Nabi, diseru oleh penyeru-penyeru kepada kebaikan, dia sahut. Jadi ini benda yang kita nak kena ada. Bukan setiap tahun, setiap hari pun hakikatnya. Sebab dalam kata-kata sebahagian sahabat, dia bukan hadis Nabi, tapi kata-kata sebahagian sahabat. Ada orang kata ni hadis Nabi, tapi yang tepatnya ialah kata-kata sebahagian sahabat, atau kita sebut sebagai athar. Tidak berlalu pada satu orang itu 2 hari dengan keadaan yang sama, melainkan orang tu orang yang buruk keadaan dia. Maknanya 2 hari, hari ni dan esok sama je. Dari segi ibadah sama, dari segi buat baik pun tak ada peningkatan, bahkan mungkin merosot. Orang ni sedang menghampirkan diri kepada kecelakaan. Sebab tu benda tu penting. Kita kena hidup dalam keadaan kita sama-sama memburu kebaikan, sama-sama duduk dalam kebaikan. Sebab tu mencari hikmah kebaikan ni ialah benda yang
perlu dilakukan oleh orang beriman. Dalam hadis Nabi sebut al-hikmatu dalatul mu'min. Benda hikmah ni ialah satu benda yang hilang, yang sentiasa dicari oleh orang-orang beriman. Hikmah ni bukan hanya datang pada Quran dan hadis. Cuma nak sebutnya ialah Quran dan hadis tu sumber, dan hikmah tu merata lagi. Antara contoh hikmah yang saya nak bawa pada tuan-tuan dan puan-puan, dan mungkin hikmah ini boleh menjadi pengajaran besar pada kita. Saya dapat cerita ni daripada satu orang sahabat. Kebetulan satu orang sahabat ni sahabat yang belajar masa sekolah dulu. Sekarang dah kerja jadi warga pendidik, jadi cikgu lah, ustaz lah. Sebab belajar agama ni orang panggil ustaz lah. Lalu dihantar dia ni ke satu kawasan pedalaman. Taklah pedalaman sangat, maknanya pinggir bandar. Pedalaman ni maknanya dalam hutan terus. Tapi dia ni duduk kawasan pinggir bandar. Maknanya kawasan orang kampung, kejiranannya agak ramai orang. Dihantar oleh Jabatan Pendidikan Negeri tertentu yang tempat dia kena posting ni untuk mengajar satu sekolah, sekolah rendah. Waktu dia mengajar, dia dilantik oleh guru besar sekolah tu untuk jadi guru kelas, jaga satu kelas ni. Waktu dia jaga kelas tu, dia cek student lebih kurang dalam 20 ke 30 orang, 25 ke 30 orang. 30 lah kita letak satu kelas. Ada satu orang pelajar yang duduk dalam kelas dia ni membawa tabiat yang pelik sikit. Pelik macam mana? Dia tak duduk dalam kelas, dia duduk luar kelas. Dia mari sekolah tapi dia duduk luar kelas. Dia dah tarik siap-siap meja biru, kursi biru sekolah kan. Duduk kat luar, duduk kat tepi tingkap. Jadi dia ni macam pelik lah, apa hal budak ni. Orang lain semua duduk dalam. Dia bagus, dia tengok, dia perhati. Dia bukan main-main, dia bukan menerawang tengok, tapi dia suka duduk luar tingkap. Maknanya tingkap tu duduk kat luar. Tingkap kaca yang buka tu kan. Biasakan kelas kan macam tu. Dia duduk kat luar. Sehinggalah dia slow talk dengan budak. Kenapa tak masuk dalam? Duduk dengan kawan-kawan. Dia buat kerja sekolah semua buat. Akhirnya benda tu menyebabkan rasa tak selesa lah, sebab kelas lain semua pelajar duduk dalam kelas, dia ni seorang duduk luar. Tapi dia taklah ponteng bagaimana tak. Buat kerja sekolah. Cikgu lain pun dia buat macam tu. Sehinggalah benda tu menyebabkan ada aduan daripada guru-guru mata pelajaran lain, sehingga benda tu naik kepada hal ehwal murid dan naik kepada guru besar. Bincang punya bincang, termasuklah kawan saya yang jadi guru ni, dia kata kita ambil keputusan, kita panggil penjaga dia, panggil ayah dia. Akhirnya panggil ayah dia dan suruh ayah dia tengok sendiri. Kenapa anak dia ni pelik sikit pada orang, suka duduk luar. Jadi ayah dia pun datang tengok. Betul anak dia memang duduk kat luar. Duduk kat luar, tak duduk dalam kelas. Tapi bukanlah tidur ke tak. Lalu dia pun cakap dengan anak dia, adik kenapa duduk kat luar? Tengok kawan-kawan semua duduk kat dalam. Kan seronok duduk kat dalam. Kipas ada. Jawapan anak dia kata, bukan tak nak duduk luar, bukan tak nak duduk dalam. Tapi duduk luar ni dia macam sedap sikit. Dia mungkin kawasan yang dekat dengan bukit, dia kawasan tanah tinggi kan. Sebab dia kena hantar ni kawasan tanah tinggi di Pahang, tanah tinggi. Cameron Highland ke ataupun Genting ke, kawasan-kawasan tu lah. Dia duduk situ. Jadi dia beritahu dekat ayah dia, adik dengar je apa yang cikgu mengajar. Kerja sekolah pun buat. Tapi ayah dia tu macam daripada nada dia, nada menasihati, tiba-tiba dia macam nak tinggi sikit. Dia kata, tapi kenapa buat macam ni? Duduklah kat dalam. Satu benda anak dia sebut. Tapi ayah pun pergi kuliah masjid pun duduk kat luar kak. Saya bukan nak tegur orang, saya nak beritahu je. Saya nak beritahu something. Sebab dia kata dia pernah tanya ayah dia, dia cakap, adik tanya ayah sebab apa duduk kat luar, ustaz mengajar duduk kat luar. Lalu ayah dia kata, kat luar speaker dia elok sikit, kat dalam tak apa dengar. Terpukul teruk ayah dia. Balik tak kata apa. Termenung seminggu. Apa yang anak dia sebut ialah benda yang benar. Dan anaknya sedang mengikut da'bu abahu, kebiasaan ayahnya. Tak salah. Tapi dia macam pelik lah sikit. Jadi
Tuan-tuan dapat something tak? Apa saya nak sebut? Okey. Maknanya saya nak sebutnya ialah kita ni kena ada kecaknaan sikitlah kepada ilmu ni. Supaya kita ni jadi orang yang nampak bersemangat, orang yang nampak gairah kepada ilmu. Dia tak salah, tapi dia macam satu benda yang boleh memberi kesan kepada orang-orang lain. Sebab tidak ada majlis yang lebih baik melainkan majlis yang disebut majlis ilmu di dalam masjid. Itu paling baik. Dan bila mana satu orang tu dia tahu majlis ni diberi pahala, ditulis nama oleh malaikat. Kita ni tak ada lah ustaz ambil attendance, siapa datang tak ada. Yang ambil attendance tuan-tuan puan-puan ni ialah para malaikat. Dan mereka yang akan memasyhurkan nama-nama ini di hadapan Allah Azza wa Jalla sebagai orang yang sangat concern terhadap majlis ilmu. Dan betapa besarnya kebesaran majlis ilmu ini sehingga orang yang datang tapi dia duduk dalam lah, dia tak duduk luar, dia duduk dalam. Walaupun dia datang kerana dia berjanji dengan kawan dia. Sebab lepas pada habis kuliah ni, lepas salat isyak nak pergi minum air kat luar, nak pergi makan. Malaikat pun beritahu, wahai Tuhan, yang ni datang bukan nak dengar kuliah, yang ni datang sebab dia berjanji dengan kawan dia. Kerana mereka dalam kelompok itu, dia pun dapat kelebihan yang sama. Kerana dia duduk di situ. Dia macam ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok orang lumba haram, polis biasa akan angkut yang bawa motor ke dengan yang penonton sekali. Penonton pun kena angkut. Penonton akan angkut sekali. Dia tak ada, penonton tak apa. Penonton silakan menonton. Saya angkut yang ni saja. Tak. Sebab yang nak buat lagak ngeri tu kan ada penonton. Kalau tak ada orang tengok, dia tak akan buat lagak ngeri. Kalau setakat babi tepi jalan yang duk tengok, dia takkan rasa nak congek motor tu, tak ada. Sebab ada orang tepuk tangan, ada orang sorok menyorok, jadi dia seronok. Jadi kita kena ada upgrade. Kalau tahun lepas macam ni, tahun ni dah lain. Kita kena pergi lebih lagi supaya kita sentiasa ada upgrade. Macam mana orang kerja, dia nak upgrade gaji dia, upgrade pangkat dia, upgrade grade dia. Telur pun beli ikut grade sekarang. Takkan kita dalam bab mengejar pahala pun dalam grade yang sama lagi. Kita kena ada option untuk meningkatkan grade tu. Itu pun termasuk daripada cerita-cerita yang memberi kebaikan. Walaupun hakikatnya dia bukan daripada Quran dan hadis. Tapi dia ada sesuatu yang kita boleh belajar, iaitu bagaimana ghairah dan bagaimana contoh yang dicontohkan menjadi kebiasaan pasti akan dilihat oleh orang dan orang rasa nak buat. Dan yang paling dekat akan melihat ialah zuriat kita, iaitu anak kita. Jadi benda tu penting. Sebab tu saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan kisah dua orang tokoh di Mesir, Muhammad Al-Ghazali dengan Ahmad Al-Ghazali. Ni dua orang tokoh ulama di Mesir. Dua orang tokoh ulama yang hebat di Mesir. Cuma orang lebih kenal Muhammad Al-Ghazali. Ayah dia ni kaki pergi kuliah di Mesir. Sentiasa bawa dua orang anak dia. Sehingga dua orang anak dia tu selalu tertidur di atas ribaan ayah dia. Dengan harapan, sebab ayah ni selalu duduk depan, macam pakcik kita ni duduk depan. Saya kenal pakcik ni sebab selalu ada dalam kuliah saya. Di mana-mana pun. Saya nak beri kredit sikit orang-orang yang duduk dekat ni. Okay. Selalu bawa anak dia duduk atas riba. Akhirnya dengan kerana keberkatan itu, kedua-dua anak yang selalu tidur di atas riba itu lahir sebagai ulama yang hebat di Mesir. Seorangnya jadi ulama yang menulis kitab, seorang lagi jadi pendakwah yang hebat. Muhammad Al-Ghazali dan Ahmad Al-Ghazali, tokoh yang hebat. Anak dia tu bagi Al-Ghazali tu kerana terkesan betul dengan Imam Al-Ghazali. Tengok kesan, sebab dakbu ni ialah kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik akan melahirkan. Sebab tu tuan-tuan jangan bimbang. Anak-anak tuan-tuan pergi sejauh mana dia nak pergi, selama mana tuan-tuan masih saleh, dia orang tak akan gelong. Percayalah benda tu. Sebab itulah kebiasaan yang disebut dalam Al-Quran. Selama mana mak ayah masih lagi saleh, masih lagi menjaga salatnya, minat kepada majlis ilmu, minat kepada benda-benda yang baik, anak dia belajar sejauh mana pun, ke kutub mana pun, dia tak akan jadi orang yang lupa agamanya. Sebab itulah yang telah dijanjikan oleh Al-Quran. Itulah cerita yang telah disebut dalam Al-Quran. Bagaimana harta orang saleh yang menjadi hak milik kepada anaknya. Orang saleh tu dah mati. Akhirnya dua orang Nabi, kita dah lalu cerita tu. Dua orang Nabi, iaitu Nabi Musa dan Nabi Khidir, diutus oleh Allah Ta'ala untuk baiki tembok tu, nak jaga harta tu. Quran sebut, kenapa sampai dua orang Nabi kena buat tembok ni? Kerana abuhuma salihah, ayah mereka ialah daripada orang saleh. Harta dijaga. Sebab tu tuan-tuan nak tengok zuriat yang baik, salehkan diri. Termasuklah saya sendiri yang bercakap pun, kita berusaha ke arah itu.
supaya kita tengok generasi yang bakal terbina ini ialah daripada generasi-generasi yang saleh, hasil kesalehan kita hari ini. Okey, kita pergi kepada kisah Nabi Daud alaihi salam dan juga seorang perempuan yang bernama Uria. Ini ialah cerita-cerita yang tak betul lah ni. Cerita-cerita ni dihikayatkan oleh Bani Israel, iaitu Yahudi ahli kitab. Kerana apa? Kerana Yahudi ahli kitab ni diorang ada masalah untuk beriman dengan Nabi dan Rasul. Sebab diorang ni dalam kehidupan dunia diorang menjadi pengikut hawa nafsu. Bila mana datang Nabi dan Rasul yang cerita tentang ketuhanan, cerita tentang peribadatan, diorang tak minat. Diorang lebih minat untuk ikut hawa nafsu. Kita baca dulu cerita dia. Ketika Nabi Daud alaihi salam, Nabi Daud ni lah salah seorang daripada raja lah. Kemudian pemerintahan tu diwariskan kepada Nabi Sulaiman pula, anak dia. Ketika Nabi Daud alaihissalam melihat isteri Uria. Uria tu nama orang. Uria ni ialah panglima perang dalam kerajaan Nabi Daud. Nama satu orang panglima. Okay. Timbullah keinginan di dalam hatinya. Bila mana Nabi Daud tengok isteri kepada Uria ni, dia tengok cantik perempuan ni, cantik isteri Uria ni. Tiba-tiba dia rasa nak memiliki. Semasa baginda menghantar satu angkatan tentera Bani Israel bagi memerangi musuh. Bila mana ada perang yang melibatkan kerajaan Nabi Daud dengan kerajaan lain ataupun dengan pihak musuh yang lain. Jadi Nabi Daud ni telah berpesan kepada tentera ni yang menjadi naib komandan. Komandan tu Uria lah. Yang memberi arahan tu ialah Uria sendiri sebab dia panglima timbalan dia. Maknanya Nabi Daud ni pergi bisik dekat timbalan dia, kalau musuh mula menyerang, jadikan Uria ni ketua kepada kelompok ni, duduk depan sekali. Duduk depan tu duduk kat mana? Sebelah dengan peti tabut. Peti tabut ni kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut tentang ada satu kotak, yang mana kotak itu ialah kotak yang berisi ilmu, kitab, kenabian, kerasulan, ilmu lah. Dia panggil tabut. Sentiasa akan dibawa sebagai salah satu isyarat kepada kemuliaan. Kalau macam sekarang orang perang mungkin bawa bendera, zaman tu dia bawa tabut. Inilah syiar kelompok kita. Kan kalau tengok cerita-cerita yang jenis perang ni, setiap kumpulan ni dia akan ada jata negara dia, petanda. Jadi tentera Bani Israel ni dia akan bawa tabut. Bila mana orang tengok tentera ni ada tabut, orang tahu okey, ni tentera Nabi Daud. Cumanya orang yang bertanggungjawab duduk dekat dengan tabut ni, biasanya mereka akan menerima impak yang paling besar berbanding tentera lain. Impak apa yang dia akan kena? Iaitu dia mungkin akan balik sebagai mayat. Dia tak akan balik sebagai orang hidup dah. Sebab kerja mempertahankan tabut ni berat. Dan memang pihak musuh mereka nak menghancurkan peti tabut itu. Maknanya boleh hancurkan tabut ini ialah satu bentuk isyarat kalah dan tak bergunanya kerajaan itu. Hinanya kerajaan itu. Dia macam kita orang Islam. Bila mana kita orang Islam tengok Kaabah diruntuhkan oleh orang kafir. Apa perasaan tuan-tuan? Kita akan rasa macam terhina lah. Sebab itu Kaabah yang mulia. Walaupun mungkin yang rasa terhina tu orang tak semayang pun. Dia Islam, dia tak semayang. Tapi dia tetap terasa, ish, jahat orang kafir ni, dia runtuhkan Kaabah. Bukan setakat runtuhkan Kaabah, bahkan orang kafir membunuh orang Islam seperti mana di Palestin. Walaupun kadang-kadang sebahagian yang tengok orang Islam yang tengok tu bukan daripada kalangan orang yang baik Islamnya, iaitu bukan daripada kalangan orang tutup aurat, bukan daripada kalangan orang yang betul-betul salat dengan baik, bahkan mungkin dalam urus kehidupan dia mungkin orang yang banyak menipu, pecah amanah pun mungkin. Tapi dia tetap akan rasa tak selesa, tak senang bila mana dia tengok darah orang Islam tumpah kerana dibunuh oleh orang kafir. Jadi bagi pihak musuh yang lawan tentera Nabi Daud ataupun lawan Bani Israel, mereka akan rasa hebat kalau dapat pecahkan tabut itu. Jadi orang yang jaga tabut ni, tak kira lah siapa-siapa, dia tak semestinya panglima yang kena jaga. Boleh jadi mana-mana tentera yang dipilih. Cuma untuk perang kali ini ni, Nabi Daud bagi tahu dekat timbalan komandan ataupun timbalan panglima ni untuk letakkan dia depan sekali. Sebab tujuan apa? Tujuan kalau dia mati nanti Nabi Daud akan dapat berkahwin dengan isterinya. Tengok Bani Israel.
dia cuba divert Nabi dan Rasul ni seperti manusia biasa yang ada keinginan liar. Mana dia cuba nak tunjukkan Nabi Daud ni dia ada akal yang tak berapa bersih ataupun cara yang tak berapa elok untuk dapatkan perempuan yang dia nak sebab perempuan tu cantik, maka dia bagi tugas kepada suami dia yang menjadi pegawai kepada dia ataupun hamba ataupun perkhidmat pada dia untuk buat kerja yang menyebabkan dia mati. Dia macam cerita-cerita Melayu yang tuan-tuan tengoklah. Dia hantar panglima perang bulan-bulan, akhirnya mati dan akhirnya Sultan pun ambil. Tuan-tuan tengok cerita Gunung Ledang dengan Sultan Melaka apa semua. Yang berkenan kat Gunung Ledang, puteri Gunung Ledang tu hang tuah tapi dah sebab taat kena bagi dekat Sultan tu. Akhirnya tak kahwin pun. Akhirnya jadi mangsa walaupun dah bagi macam-macam syarat nak bagi tahu aku tak nak dekat hang, tapi punya Sultan tu dia tak faham. Dia cuba mengerah, kalau betul lah cerita tu. Saya tak tahulah cerita tu adakah benar untuk dinisbahkan kepada Kesultanan Melaka. Sebab kalau tuan-tuan tengok puteri Gunung Ledang ni duduk dalam Johor kan. Okay. Sebab dulu sebahagian besar negeri-negeri selatan di semenanjung tanah Melayu kita ni, Melaka, Negeri Sembilan, Johor, membawa sampailah kepada Temasek, Singapura sekarang, sampailah kepada Lingga, Riau, Indonesia tu. Itu semua dulu panggil Melaka je, tak panggil negeri lain. Sebab semuanya di bawah pemerintahan Melaka dulu. Jadi bila mana sebut Gunung Ledang, walaupun Gunung Ledang duduk di Johor, tapi dulu duduk dalam Melaka lah. Dia panggil bawah Melaka. Okay. Jadi dengan sebab dia berkenan pada puteri ni bukan asal orang situ pun, asal daripada Jawa mana, entah Majapahit mana. Jadi dia nak tackle, puteri ni pun bagi itu ini. Tapi yang jadi orang tengah tu ialah hang tuah, kalau betul lah cerita tu. Sebenarnya yang menyimpan perasaan tu, yang puteri tu berkenan ialah pada hang tuah, bukan pada Sultan tu. Lalu bagi syarat air pinang muda 7 tepayan. Buah pinang muda tu kalau perah bukan keluar air pun, tapi nak sampai 7 tepayan. Hati nyamuk nak sampai 7 dulang. Hati nyamuk nak sampai 7 dulang. Lepas pada tu air mata anak dara 7 tepayan juga. Maknanya itu bahasa kiasan lah. Aku tak nak kat hang. Benda tu memang kamu tak boleh buat pun. Buat jambatan perak daripada Melaka ke Gunung Ledang, jambatan emas daripada Gunung Ledang ke Melaka, dan last kali dia minta darah putera mahkota yang muda tu. Bunuh lah, maknanya bunuh anak tu. Tapi dah kata Sultan yang di peringkat akhir sebelum empire ni jatuh. Dia macam itulah trend kerajaan-kerajaan hebat di dunia ni waktu dia memerintah. Yang awal-awal hebat, yang pertengah hebat, yang ujung-ujung tu biasanya dah membawa kepada memang boleh jatuh lah kalau bawa perangai macam tu. Sebab Turki Uthmaniyah pun macam tu. Waktu awal hebat, pertengahan hebat, tapi bila mana dah kaya, dah start buat shilling pada emas, dah minat simpan gundik, dia mula gelong lah. Jadi dia nak penuhi semua benda tu. Tapi benda tu kalau berlaku pada pihak lain selain Nabi, mungkin boleh jadi. Tapi untuk Nabi dan Rasul tak akan berlaku benda ni. Tak akan berlaku benda ni. Sebab Nabi dan Rasul ialah orang ataupun manusia yang telah dijaga oleh Allah Ta'ala hatinya. Kita yakin sebagai manusia, hati yang paling tidak lalai kepada Allah Azza wa Jalla ialah hati para Nabi dan Rasul. Takkan kita kata hati kita lebih kemah berbanding hati Nabi dan Rasul? Keinginan, syahwat, maknanya yang lebih terjaga ialah Nabi dan Rasul. Cerita ni nak menunjukkan betapa rakusnya Nabi Daud sehingga sanggup buat benda yang macam tu kepada orang dekat dia, iaitu Uria yang merupakan panglima ni. Jadi benda ni kalau kita tengok, kalau bunyi cerita tu macam ni, dia memang ada unsur Israiliyat yang cuba untuk menjatuhkan status dan kemuliaan Nabi dan Rasul. Sebab Bani Israel ni dia ada satu penyakit, dia tak suka Nabi tu, maka dia akan buruk-burukkan Nabi tu dengan dia buat cerita-cerita yang pelik. Penyakit tu berjangkit juga kepada ahli kitab daripada kalangan Kristian. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok Bible hari ni, Bible Injil lah, tapi Bible yang betul
Wallahu alam, tak diketahui di mana. Tapi yang ada sekarang, termasuk yang dalam bahasa Melayu pun, sudah berlaku penyelewengan yang sangat banyak. Sebab tu kita akan tengok dalam Bible tu, dia akan ada cerita-cerita yang 18 ayat dalam kitab tu. Tu kitab suci mengikut dakwaan dia orang. Tapi ada cerita yang kalau tuan-tuan, saya ada bawa buktinya tapi saya tak sanggup nak baca. Bila mana dia sifatkan Nabi Lut kata apa, bersama dengan anak dia apa semua. Dia punya cerita tu saya tak boleh bayang macam mana kalau yang baca Bible tu daripada kalangan anak prasekolah. Dahsyat cerita dia. Dia punya detail tu sampai kepada saiz kemaluan pun dia detailkan dalam tu. Ini bukan kitab suci. Ini bukan kitab suci, melainkan ini adalah jenayah ahli ilmu. Ini jenayah ahli ilmu yang dibuat. Sebab tu datang Quran sebagai kitab akhir zaman, Allah Ta'ala dedahkan perangai ahli kitab ni, mereka suka membuat huraian tambahan lalu dakwa itu ayat Tuhan. Sebab tu kita baca surah Baqarah, kita tengok bagaimana Tuhan sebut fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Celaka besar bagi orang yang telah menulis huraian kitab dengan tangan mereka untuk membeli habuan dunia yang murah. Fawailul lahum mimma kanu yaksibun. Celaka besar atas usaha yang mereka buat. Maknanya juzuk pertama lagi kita baca Quran, sebab ayat tu dalam surah Baqarah, Tuhan dah sebut hati-hati dengan ahli kitab, hati-hati dengan ahli ilmu yang berkacamatakan dunia. Sebab ahli kitab Yahudi dan Kristian ni, mereka nakkan loba dunia. Bukti dia, tuan-tuan boleh baca hadis riwayat Imam Ahmad daripada Abdullah bin Abbas, waktu Salman Al-Farisi cerita pengalaman dia tukar daripada agama Majusi, Kristian sebelum jumpa Islam. Dia ada pengalaman bersama dengan pendeta-pendeta dan rabai dalam agama Yahudi dan Kristian ni, yang mana mereka ni sangat-sangat dahsyat penipuan dan penyelewengan terhadap agama, ataupun istilah kita sekarang kita panggil sebagai tunggang agama. Dan mereka gunakan pengaruh mereka, kelembutan percakapan mereka untuk menipu masyarakat, untuk mengauk keuntungan dunia. Sebab tu kalau kita baca cerita Salman Al-Farisi kata waktu dia sampai ke Syam ni ialah Damsyik, Dimash, Damascus sekarang di Syria. Ada satu orang pendeta di gereja ni selalu berceramah, selalu encourage orang-orang yang datang dekat dia untuk sentiasa infak, bantu agama ni untuk Tuhan. Akhirnya orang pun bagi duit dekat dia, bagi duit dinar, dirham, sehingga disimpan sampai 7 tempayan besar. Yang menjadi saksi ialah Salman Al-Farisi. Salman tengok pada hari kematian dia, orang masih lagi menyangka dia satu orang pendeta yang mulia. Sehingga Salman kata dia ni ialah sehina-hina dan seteruk-teruk ahli agama. Orang marah dekat Salman. Kamu tahu mana? Dia pun kata aku pembantu dia. Akhirnya dia buka bilik peribadi kawan tu, orang pun tengok. Penuh harta emas yang disimpan. Dia tak bagi pun dekat kelompok yang susah. Akhirnya daripada majlis pengkebumian yang penuh istiadat kemuliaan, bertukar dengan majlis yang menghinakan pendeta tu. Macam mana pendeta tu diurus kematian dia? Asalnya tanam elok, letak dalam keranda. Akhirnya angkat buat keluar, letak di tiang salib dan ditegakkan di satu padang, bagi burung makan bahagian dari kepala dia. Orang marah, orang tak suka. Itu ialah bentuk penghinaan. Bila mana tak puas hati, orang Kristian akan buat macam tu. Sebenarnya amalan meletakkan mayat supaya dimakan oleh burung ni, ada setengah-setengah agama yang masih lagi mengamalkan benda tu. Antaranya ialah pengamal agama Buddha, aliran apa saya tak ingat, tapi mereka ni kebanyakannya berada di negara di sebelah Tibet ni, pergunungan Tibet ni lah. Cara pengurusan jenazah dia beza dengan Buddha. Hatta kalau tuan-tuan tengok orang Siam di Perlis ni, cara dia menguruskan jenazah dia macam mana? Dia bakar dekat dalam rumah mayat lah. Ada setengah agama Buddha yang aliran lain, dia biar dekat tepi bukit, gunung. Lepas tu akan datang burung yang besar tu, burung botak tu yang makan daging orang tu, bagi makan sampai tinggal tulang. Itu cara dia. Tapi bagi orang Kristian, dia bagi hilang kepala ni, lepas tu baru dia akan tanam balik lah. Sebab benda tu akan melahirkan ataupun menyebabkan bau busuk yang lain macam lah pada waktu itu. Cuma nak sebutnya ialah penghinaan.
Dia macam kalau tuan-tuan tengok orang-orang di Sarawak kan, bila mana kampung dia orang ada yang mati kena baham dengan buaya. Apa dia orang buat? Dia orang tangkap buaya tu, dia orang makan buaya tu. Makan tu bukan kerana dah terliur lama nak makan, tak puas hati dengan buaya tu. Dia macam hendon, tapi riwayat tu riwayat yang dipertikaikan oleh para ulama. Waktu dia tak puas hati dengan Hamzah, dia upah orang untuk bunuh Hamzah dalam perang Uhud. Lepas tu pembunuh tu datangkan hidung Hamzah ataupun beberapa bahagian daripada Hamzah lah. Ada riwayat kata hendon pergi dekat dengan jenazah Hamzah tu, dia ambil, dia belah dada dan dia kunyah hati Hamzah, dan dia ambil jari dan dia buat subang, jari kaki ke apa, ada riwayat lah. Buat tu kerana bukan lapar, buat tu kerana tak puas hati, penghinaan. Jadi yang Kristian tu duk buat kepada pendeta tu pada zaman Salman Al-Farisi ialah sebuah penghinaan, sebab rasa tertipu betul, rasa tertipu sangat-sangat. Bila mana dia ni dulu waktu hidup lain, bila mana kita tengok realitinya dia lain. Jadi itu antara benda yang kita boleh tengok jenayah yang dilakukan oleh ahli kitab. Termasuklah cerita Nabi Daud dan isteri Uria ini. Bila mana Uria mati, akhirnya Nabi Daud pun berkahwin dengan isterinya. Cerita ni kalau tuan-tuan dengar, ada orang jadikan dia sebagai hujah, maka ianya bukan daripada cerita yang betul. Tapi cerita ni jaranglah kita dengar. Biasanya cerita ni dia akan diselit dalam sermon. Sermon ni apa dia? Khutbah lah. Di gereja ke, ataupun orang agama lain bercakap tentang agama Islam. Di Malaysia ni kita tak nampak sangat benda ni. Kalau tuan-tuan tengok orang-orang Islam yang berada di Eropah, khususnya di UK, biasanya di UK lah, United Kingdom ni, di dataran, di taman-taman ni ada satu tempat tu, tempat orang akan open talk ataupun kita panggil sebagai discuss terbuka. Orang agama ni cakap tentang agama ni, orang agama ni cakap tentang agama ni. Lepas pada tu dia tak puas hati, dia condemn agama tu. Yang itu berlaku dengan meluas di UK. Tempat kita tak. Tempat kita ni hiwar ataupun discussion antara agama ni dia tak berlaku secara terbuka. Kalau negara-negara yang belah barat ataupun negara-negara belah Afrika macam Ghana apa semua ni, negara-negara yang majoriti Kristian ni, open talk antara Islam dengan Kristian terbuka. Jadi waktu dia orang nak, orang kata apa, nak propagandakan, nak triggerkan orang Kristian untuk benci Islam ataupun untuk buruk-burukkan Islam, biasanya riwayat-riwayat ni akan dibawa dalam cerita dia orang. Orang cerita, tengok dalam kitab suci orang Islam. Sebab saya pernah tengok ada satu video satu orang padri Kristian di UK, dengan selambanya dia mendakwa cerita-cerita tu ada dalam Quran, ada dalam Sahih Bukhari. Sebab dia sedang bercakap dengan orang Kristian yang tak reti nak baca Quran pun. Dan dia tak buat benda itu secara perdebatan, debate. Dia buat secara depan pengikut dia. Jadi menjadi tanggungjawab untuk orang-orang Islam di sana, dia kena ada ilmu untuk counter benda ni. Sebab orang-orang Kristian di barat, dia orang bila mana jumpa orang Islam, dia orang akan pegang orang Islam tu. Pegang tu bukan kerana nak sakiti, cuma dia nak verify beberapa benda. Nak tanya sikit, betul ke dalam Islam cerita macam ni, cerita macam ni, cerita macam ni? Maka menjadi tanggungjawab untuk orang Islam di sana menjadi duta, ambassador kepada agama yang mulia ini untuk menangkis semua cerita-cerita palsu ni. Walaupun benda ni taklah terlalu ketara di Malaysia. Kalau ketara pun bagi orang yang duduk di bidang ni lah, orang yang ada sebahagian pendakwa-pendakwa yang memang masuk gereja, keluar gereja sebab nak bercakap tentang benda ni. Sebab bagaimana kita tahu dalam agama Kristian ni ada cerita-cerita tak betul dalam Bible dia, begitu jugalah di sisi orang-orang Kristian ni pun, dia orang pun sangka dalam Quran ni ada cerita-cerita yang sebenarnya cerita tu telah didhaifkan, dipalsukan oleh para ulama hadis. Cuma dibawa sebagai salah satu cara untuk burukkan agama tu. Ini antara benda yang kita boleh tengoklah kenapa benda ni ataupun cerita ni walaupun taklah terkenal sangat, tapi ianya menjadi satu benda yang kita kena tahu. Supaya kita nampak elemen dia. Hari ni mungkin kita tak jumpa orang yang nak tanya tentang cerita-cerita dalam agama kita, tapi sekurang-kurangnya kita tahu. Paling kurang kita dengar video mana-mana. Sebab zaman sekarang media sosial sangat terbuka, terutamanya orang muda. Boleh dengar macam-macam propaganda daripada mana-mana aliran untuk memburukkan agama Islam. Okay. Kemudian kita tengok kisah yang ke-22, Nabi Daud AS membunuh Jalut.
Antara kisah Israiliyat ialah sebagaimana yang dilaporkan oleh Tha'labi, Al-Baghawi, Al-Khazin, pengarang Ad-Durul Mansur dan lain-lain dalam tafsir masing-masing. Kesimpulannya ialah bapa Nabi Daud alaihissalam menyeberangi sungai bersama dengan Raja Talut, iaitu raja bagi kaum Bani Israel pada waktu itu, bersama dengan 13 orang anaknya. Baginda yang termuda di antara mereka dan merupakan pakar melempar alat pelempar. Lemparannya sentiasa menepati sasaran. Baginda menceritakan kemahiran yang dimiliki itu kepada bapanya. Pada suatu ketika, sedang baginda berjalan di antara bukit dan bertemu dengan seekor singa. Baginda memegang kedua-dua telinga singa itu, menyebabkan ia mendiamkan diri dan tidak mengaum. Selain itu, baginda juga pernah berjalan di antara beberapa buah bukit. Tiba-tiba bukit itu bertasbih mengikut baginda. Bapanya mengatakan, gembiralah, ini adalah kebaikan yang Allah kurniakan kepada kamu. Raja Jalut telah menghantar seorang tentera kepada Talut dan menyatakan kepada beliau, bawakanlah orang yang sanggup menentangku. Sekiranya dia dapat membunuhku, kamu mendapat tahta kerajaanku. Sebaliknya, jika aku dapat membunuhnya, tahta kerajaan kamu adalah milikku. Tawaran itu menyusahkan hati Talut untuk menerimanya. Raja Jalut ni ialah daripada Bani Israel. Dia ni yang betul lah. Talut ni yang tak betul. Dia dengan sebab nama lebih kurang, Jalut dan Talut ni kadang-kadang kita ingat dia satu geng. Tak. Dia sedang berkonfrontasi antara dua ni. Talut ni ialah raja Bani Israel. Jalut ni ialah musuhnya. Okay. Kemudian kita tengok apa lagi yang dia sebut situ. Tawaran itu menyusahkan hati Raja Talut untuk menerimanya. Lalu beliau menyeru kepada bala tenteranya, siapakah yang sanggup membunuh Jalut? Aku akan kahwinkannya dengan anak perempuanku dan aku akan serahkan tahta kerajaanku kepadanya. Tentera Talut berasa takut apabila mendengar nama Jalut. Tiada seorang pun yang menyahut seruang Raja Talut itu. Talut meminta seorang nabi mereka supaya berdoa kepada Allah. Tiba-tiba dibawa satu tanduk, di dalamnya ada minyak Al-Quds dan dibawa juga dapur besi. Lalu dikatakan kepada Talut, orang yang boleh membunuh Jalut ialah orang yang diletakkan tanduk ini di atas kepalanya. Minyak di dalamnya akan menggelegak sehingga semua rambut orang itu berminyak ketika tidak mengalir ke kepalanya. Bahkan ia berada di atas kepalanya bagaikan mahkota. Apabila orang itu memasuki dapur ini, dia tidak akan menggeletar. Cerita ni panjang sikit, saya kena baca sebab dia dalam Quran pendek je. Kalau kita buka Quran dalam juzuk yang kedua, Allah Ta'ala cerita tentang cerita Nabi Daud waktu kecil ni, iaitu surah Baqarah ayat 251, fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawudu Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmah. Mereka menang dengan izin Allah, lalu Nabi Daud pun membunuh Jalut dan Allah Ta'ala berikan kekuasaan dan juga hikmah kepada Nabi Daud tanpa datang cerita-cerita ni. Sebab cerita-cerita ni nak bagi sedap, nak bagi thriller lagi. Kita bagi lalu azan dulu sekejap. Okey, kita sambung sikit lagi. Saya nak ringkas cerita saja. Bila mana tawaran ataupun cabaran itu diberikan kepada dua orang yang sedang bermusuh ni, iaitu Talut dan juga Jalut. Talut ni yang betul, Jalut ni yang jahat. Jadi akhirnya berlaku pemilihan. Siapa yang akan diletakkan tanduk yang ada minyak, yang dapur tadi kita dah baca tadi lah, yang menggelegak minyak Al-Quds semua. Minyak Al-Quds tu ialah minyak zaitun lah hakikatnya. Sebab Al-Quds itu merujuk kepada Palestin. Merujuk kepada Palestin. Palestin yang sedang bergolak sekarang. Okey. Jadi pendek ceritanya dibawa anak adik-beradik Nabi Daud ni, yang 12 orang ni. Sebab Nabi Daud ni yang paling bongsu sekali. Bawa ni semua tak jadi. Letak je tanduk tu tak jadi apa. Sehinggalah diletakkan kepada kepala Nabi Daud, baru jadi benda tu. Barulah minyak tu menggelegak. Barulah satu orang daripada tentera tu kata, inilah budak yang diberikan oleh Allah Ta'ala kemuliaan untuk membunuh Jalut. Akhirnya Nabi Daud AS pun ambil alat untuk lastik tentera tu. Bahasa Arab dia panggil minjanik. Minjanik ni dia bukan lastik yang kecil, dia lastik yang besar. Alat lastik yang besar, yang kalau kita tengok pada zaman-zaman dulu ni dia ada. Dalam perang ni dia akan guna benda ni. Dia satu macam lastik yang gergasi ni yang besar dia bawa dan dia letak beban, lepas tu ditarik oleh orang ramai, dilepaskan. Cuma Nabi Daud ni dia buat seorang je. Waktu dia buat seorang tu,
Allah Ta'ala takdirkan setiap satu batu yang dilastik oleh Nabi Daud menggunakan alat lastik tu, minjanik tu, berjaya membunuh 30 orang gagah daripada tentera Jalut itu. Ini kebesaran Allah Ta'ala. Okay. Poinnya ialah Nabi Daud memang membunuh Jalut. Cuma cerita yang kata kena letak tanduk, yang kata dia jumpa singa, dia kepak singa sampai singa tu diam, yang tu cerita tambahan. Dia macam itulah perangai Bani Israel. Bila mana dia nak burukkan Nabi, dia akan burukkan Nabi seburuk-buruknya. Bila mana dia nak angkat Nabi tu, dia letak cerita-cerita mengarut yang melampau. Cerita-cerita yang nak angkat ataupun kita sebut sebagai exaggerate, membesar-besarkan, sebenarnya tak jadi pun macam tu. Ini ialah perangai-perangai Bani Israel. Sebab tu Allah Ta'ala dia bawa juga cerita ataupun mendedahkan juga perangai Bani Israel supaya kita tak ikut dia orang. Sebab tu antara buruknya perangai satu orang tu, bila mana dia suka orang tu, dia buat cerita over pada orang tu. Dia tak suka orang tu tak buat apa pun, dia kata kawan tu buat. Ini ialah photostat kepada perangai Bani Israel. Kita jangan buat perangai macam tu. Sebab Bani Israel ni Tuhan dedahkan dia punya sikap satu-satu, tujuannya supaya kita tak ikut jejak langkah mereka, iaitu rasa syok kita tu daripada orang-orang yang dekat dengan Tuhan, sedangkan mereka ialah orang-orang yang jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita selesai kisah yang ke-22 ni. InsyaAllah kita akan sambung kisah yang ke-23 pada kali yang akan datang, iaitu kisah berkenaan dengan Nabi Ayyub AS. Berpada situ kita untuk malam ni, moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.